Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar semua? Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita dipertemukan pada malam ini, pada pagi ini, pada petang ini. So, petang ini untuk sama-samalah kita berkongsi, untuk saya berkongsi lah pengalaman ataupun pengembaraan tentang emas, apa yang saya pernah hadapi, pernah saya alami. Ini saya kongsikan lah di ruangan yang terhad ini. Jadi alhamdulillah sekali lagi syukur kita pada Allah, dengan izinnya dapat juga lah saya berkongsi lah sedikit sebanyak pada petang ini. Kerana saya rasa jadi satu keinginan saya pula untuk membantu memahamkan orang tentang emas dan bagaimana emas itu boleh membantu anda semualah, membantu teman-teman untuk mendapatkan pengurusan kewangan yang lebih baik lah. Dan sebenarnya ia berlaku kepada diri saya bagaimana emas ni membantu lah, dan sebenarnya sangat membantu saya dalam pengurusan kewangan. Okey, kita tunggu dulu beberapa minit. Sebelum itu mungkin boleh kita berkenalan sedikit latar belakang saya lah. Saya sudah mula menyimpan ataupun sudah mendalami ilmu emas ni tidaklah terlalu lama, tapi kira baru juga, iaitu pada tahun 2013 lah, sekitar 2013. Dan pada tahun itu jugalah 2014 saya buat belian emas yang pertama. Pada masa tu saya buat belian emas 1 dinar, bentuk shilling 1 dinar pada masa itulah, pada tahun 2014. Dan pada tahun 2015 shilling 1 dinar emas itu saya jual semula untuk beli cincin kahwin. Itulah perjalanan permulaan saya berjinak dengan emas. Dan sebelum itu pada tahun 2013 tu saya banyak membacalah berkenaan dengan emas. Jadi saya bukan juga orang yang sebenarnya pakar, tetapi boleh berkongsilah pengalaman setelah beberapa tahun ini mula menyimpan emas, alhamdulillah. Jadi tajuk ataupun perbincangan kita lah pada petang ini insya-Allah tidak lama juga, sekejap saja, berkenaan dengan satu persoalan, iaitu ada apa dengan emas? Itulah mungkin kadang bermain kan, kenapa orang sibuk cerita pasal emas? Ada apa sebenarnya, apa di sebalik emas ni sebenarnya? Ada apa tentang emas ni? Jadi kita akan kupas dia pada hari ini. Saya akan kongsikanlah sedikit apa yang saya tahu berkenaan dengan emas ini, untuk kita sama-sama dapat manfaatnya insya-Allah, dan mudah-mudahan boleh membantu teman-teman juga untuk memahaminya dan juga mulakan tindakan untuk merasai pengalaman bagaimana menyimpan emas dan memanfaatkan simpanan emas yang ada, insya-Allah. Okey. Jadi saya ingin buka perkongsian kita pada petang ni lah, tentang satu persoalan yang selalu bermain di fikiran saya kan. Kalau semasa ni lah, kadang-kadang saya terfikir masa kecil lah, selalu tapi pernah ikut mak pergi kedai emas Cina masa tu kan. Tawau ni banyak kedai emas dan majoriti kedai emas Cina, dan pada masa itu memang sememangnya tidak ada kedai emas yang lain melainkan kedai emas Cina. Jadi saya terfikir, bila kadang-kadang kita lalu kawasan kedai emas tu, tidak ramai pun yang masuk kedai tu. Dan kadang-kadang pun kalau ada yang masuk kedai emas tu, tetapi dia tidak beli pun. Kadang-kadang dia window shopping, dia tengok sekejap, dia cuci mata, kemudian dia keluar. Dia tidak beli pun. Jadi saya tertanya-tanya, kalau tokek emas buka kedai emas, bagaimana dia boleh dapat untung?
kan? Walaupun dalam sehari mungkin ada 1-2 orang saja yang beli, ataupun mungkin tidak ada langsung orang yang beli. Tapi sampai ke hari ini saya masih boleh nampak kedai yang sama, kedai emas yang sama yang saya pernah nampak pada 10 tahun yang lepas, 15 tahun yang lepas. Dan dia masih kekal di situ, masih dengan bisnes emas, barang kemas lah di situ. Dalam konteksnya barang kemas. Itulah persoalan yang kadang-kadang saya fikir, macam mana orang yang buka kedai emas ni, dia tidak pernah rugi. Walaupun tidak ada orang masuk kedai dia, jarang lah, sikit lah orang masuk kedai dia. Ataupun tidak ramai yang buat belian emas di situ. Rupa-rupanya ada satu rahsia. Itulah yang ada pada emas. Satu sifat dia, satu yang istimewa yang ada pada makhluk bernama emas ni, dia ada nilai yang tersendiri ataupun nilai intrinsik lah tersebut, nilai yang melekat kepada diri emas ini, sehingga kan dia ni akan bernilai mengikut masa peredaran masa. Kalau sekitar tahun 2000 kita hanya dapati emas pada masa itu hanya berharga RM30 1 gram. Tetapi pada hari ini kita dapat lihat harganya sudah jauh meningkat beratus-ratus peratus, kepada lebih daripada 600%, kepada hari ini 272. Sangat jauh peningkatan harga nilai emas itu. Sebab itulah kedai emas ni tidak tutup. Semakin lama emas tu tersimpan, semakin tinggilah nilai dia. Semakin lama emas itu tersimpan, semakin tinggilah nilai emas itu. Sebab tu kedai emas yang ada simpan banyak emas, walaupun orang tidak beli, tetapi dia still berharta dan still berharga kerana nilai yang ada pada emas itu sendiri. Dan menunjukkan kepada kita satu sifat yang ada pada emas ni, dia kalis. Satu lagi sifat dia kalis inflasi. Kalis inflasi untuk kita mudah faham, kalaulah RM50 yang ada pada masa dahulu, kita katakanlah pada tahun 2000, RM50 ini kita boleh beli barang yang penuh dengan satu troli barang. Tetapi pada RM50 yang sama pada hari ini, mungkin kita hanya dapat 1 atau 2 galen minyak sahaja, ataupun beberapa berapa plastik barang-barang sahaja. Tidak pun sampai 1 troli berbanding pada yang dulu. Tetapi tidak terjadi kepada emas. Emas pada zaman Rasulullah digunakan emas ini secara meluas, iaitu pada 1400 tahun yang lalu emas digunakan sebagai mata wang atau transaksi utama kan. Nilai emas 1 dinar boleh membeli seekor kambing. Dan bila 1 dinar yang sama dibawa kepada hari ini, dia masih boleh membeli seekor kambing yang sama. Nampak tidak? Berbanding dengan duit ataupun mata wang biasa, dia tidak mampu untuk mengekalkan. Bahkan dia ada inflasi ataupun penurunan nilai daripada susut nilai mata wang. Berbeza dengan emas yang ada nilai dia, dan satu lagi sifat dia kalis kepada inflasi. Kan? Nampak beza dia. Nampak beza persoalan-persoalan itu kan. Dan ini membawa kita kepada satu lagi keunikan emas yang buatkan saya terfikir dan tertarik kan. Dan kalaulah mata wang duit kertas kita yang adalah, dan dia dicetak dan boleh diperbanyakkan, dan boleh diperakukan dengan nilai oleh sesebuah kerajaan kan. Tetapi tidak kepada emas. Satu sifat emas yang ada, tidak boleh dicetak. Emas tidak boleh dihasilkan. Gitu. Dan sumber emas yang ada di dalam dunia, sumbernya begitu terhad, dan dia tidak boleh dihasilkan oleh mana-mana teknologi, kerana ia adalah makhluk ataupun ciptaan Allah dari hasil daripada perut bumi, dan jumlahnya di dalam dunia adalah jumlah yang tertentu sahaja.
tidak boleh ditambah ataupun tidak boleh dan satu lagi sifat dia, emas selain daripada tidak boleh dicetak atau dihasilkan, emas juga tidak boleh sama sekali dihapuskan walau apa juga cara sekalipun. Inilah dia kan. Bayangkan kalau emas ni kita bakar di suhu yang tinggi, dia akan cair. Kemudian bila dia sejuk, dia akan jadi ketulan-ketulan emas juga. Ketulan-ketulan emas tu dibakar di suhu yang tinggi, diletak di dalam suhu yang sangat rendah pun sejuk, di dalam suhu tahap beku, tapi dia masih lagi emas, masih lagi bernilai. Dan berbanding dengan mata wang, kalaulah mata wang tu contoh dimakan ataupun dikoyak-koyakkan, dikecil-kecilkan, sudah dia tentu tidak akan ada nilai. Tapi berbeza dengan emas ni, walaupun keadaannya apa jua bentuknya, sama ada dia serbuk ataupun dia adalah ketulan-ketulan kecil, dia still lagi bernilai. Itulah antara keunikan emas yang membuatkan saya tertarik, dan akhirnya mendorong saya untuk buat langkah untuk menyimpan saving, simpan dalam emas. Dan lebih besar daripada itu sebenarnya, kan, dengan simpanan itu, dia benar-benar membantu saya dalam menguruskan kewangan. Bantu saya dalam menguruskan kewangan. Macam mana dia boleh bantu? Saya bagi satu poin, bagaimana emas ni dia ada satu aura. Dan aura bila orang yang menyimpan emas, dia akan ada rasa satu tendensi ataupun kecenderungan untuk menambah lagi gram-gram emas yang ada. Dan berbeza dengan duit kan. Duit kalau kita lihat di bank, kita lihat di akaun bank kita lihat, kita akan terfikir untuk belanja. Kita akan belanjakan duit yang ada di dalam akaun simpanan. Tapi berbeza dengan emas yang kita ada, dia akan bagi satu kita perasaan, emosi, suka, seronok, dan aura itu membuatkan kita rasa ingin tambah. Jadi secara tidak langsung dia membuatkan saya untuk terus menyimpan, mencari jalan untuk menyimpan. Akhirnya secara tidak langsung saya berjaya dan berhasil untuk buat simpanan untuk saya gunakan, manfaatkan pada masa-masa yang tertentu, pada masa-masa kecemasan terutamanya. Itulah dia sedikit sebanyak tentang perkongsian saya pada hari inilah. Jadi kita dapat tengok tadi, kita sebutkan tadi persoalan tadi, menjawab kepada persoalan tadi, ada apa dengan emas? Emas ni itulah sifat dia yang satu sifat dia yang kalis inflasi, satu sifat dia yang mempunyai nilai yang tersendiri, satu sifat dia yang tidak boleh dicetak ataupun dihasilkan sendiri, dan satu lagi sifat dia tidak boleh dihapuskan sama sekali. Dan itulah keunikan itu, ditambah pula dengan satu lagi, iaitu aura ataupun aura daripada emas ni, membuatkan kita ni menjadi, itulah disebutkan gold mania ataupun penggila emas ataupun peminat emas, yang akhirnya insya-Allah boleh membantu dalam menguruskan simpanan ataupun kewangan. Itulah dia. Jadi itu sajalah. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada sesi ataupun siri yang akan datang, insya-Allah masa yang sama, waktu yang sama, insya-Allah pada pukul 4.15 petang esok. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.